Okey, dalam subtopik 1 untuk daya dan gerakan 2 ni, korang akan belajar pasal daya paduan, okey, ataupun resultant force. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahulah kenapa kita nak kena belajar dan apa function resultant force ni. Okey, kita akan mula dengan recap soalan form 4 dulu. Okey, contoh dalam soalan ni kita ada satu daya 10 Newton, ada force 10 Newton. Okey, lepas tu dia dikenakan ke atas bola di atas permukaan licin. Dia kata jisim 5 kg. Berapakah pecutan bola? So maksudnya kita dah ada F, kita dah ada M, kita nak cari A. Jadi kita dah tahu bahawa dalam form 4 kita belajar F sama dengan MA. Jadi dalam kes ni F kita adalah 10, M kita adalah 5, kita nak cari A. Okey, lepas tu kita pun kiralah kita akan dapat A 2MS negatif 2. Jadi ini adalah level waktu kita form 4. Okay, bila dah form 5, kita upgrade sikit. So kalau tengok dekat dalam soalan ni, okay, dalam soalan ni dia bagi kita 10 Newton. So 10 Newton ni dikenakan bla bla bla. Lepas tu ada geseran 4 Newton. Lepas tu dia kata jisim bola adalah 5 kg, kira pecutan bola. So biasanya bila ada M, lepas tu kita nak cari A, kita dah tahu dah. Mestilah formula dia F sama dengan MA. Okay. Tapi masalah dia sekarang ni adalah F ada satu je kat sini. Tapi tiba-tiba kat sini kita ada 2F. So, tujuan subtopik daya paduan ni adalah sebab kita nak dapatkan nilai F ni supaya kita boleh buat F sama dengan MA. Okay, so daya paduan tu sendiri definisi dia apa? Definisi dia adalah satu daya tunggal. Tunggal tu satulah kan, a single force yang mana dia mewakili gabungan dua atau lebih daya. Maksudnya macam contoh kita ada banyak-banyak daya, kita gabungkan, kita combinekan dia, okay, dari segi magnitud dan arah. Lepas tu kita akan dapat satu daya tunggal. Okay, so sekarang ni daya-daya yang banyak-banyak tu dia boleh jadi arah sama, okey, arah bertentangan. So dua ni kita consider sebagai daya yang selari lah ataupun parallel forces. Okey, lepas tu yang berserenjang 90 darjah antara satu sama lain, dan last sekali arah tak berserenjang. Jadi kiranya dalam subtopik ni kita akan belajar macam mana nak gabungkan satu-satu. Okey, setiap satu ni setiap kali kita ada dua, satu semua ni dua ni kita nak gabungkan dia jadi satu daya sahaja. Okey, jadi kita akan cuba tengok satu-satu. Yang pertama, okey, yang pertama sekali kita kena ingat bahawa daya adalah quantity vector. Jadi bila ada vector, maksudnya dia ada both magnitude and direction. Okey, dia ada magnitude dan arah. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau ke kanan, okey, nak menunjukkan dia ke kanan, biasanya kita akan letak dia sebagai daya positif. Okey, tapi kalau ke kiri, kita biasanya letakkan dia sebagai negatif. Okey, sama juga kalau kita ada atas, pun kita consider sebagai positif. Kalau ke bawah, kita consider sebagai negatif. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada 2 dan 3. 2 dan 3 Newton, tapi dua-dua ke kanan. Jadi, positif 2, positif tak payah tulis lah, tapi cikgu tunjuk. Okey, positif 2 kita gabungkan dengan positif 3. So, bila kita gabungkan, kita dapat positif 5 Newton. Okay, sekarang ni kita tengok yang ni pula. Dia still 2 dengan 3. Nampak tak? Daya dia sama. Tapi bila kita gabungkan dia tak sama. Sebab 2 ni adalah ke kiri. Jadi negatif 2 Newton. Kita gabungkan dengan siapa? Kita gabungkan dengan positif 3. So dekat sini kita akan dapat positif 1 Newton. Maksudnya daya paduan kita adalah arah kanan. Okey, sekarang ni kita cuba dekat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini 5 dengan 3 dua-dua belah kanan. Jadi positif 3, positif 5 dapatlah 8 Newton. Okey, negatif 9, positif 3 dapatlah negatif 6 Newton. Okey, positif 3 dengan negatif 14 dapatlah negatif 11 Newton. Okey, jadi itu adalah cara kita gabungkan bila dia berada dalam keadaan selari. Okey, jadi kita cuba satu soalan. Ingat soalan tadi kita buat awal-awal tu, sekarang dah boleh buat. Kenapa dah boleh buat? Sebab kita ada dua daya, 4 Newton dan 10 Newton. So 4 dengan 10 ni bila kita gabungkan, okey, ingat 10 ke kanan, 4 ke kiri. Jadi 10 tambah dengan negatif 4, korang akan dapat 6. Jadi
6 Newton adalah kita punya F yang kita boleh pakai dalam F sama dengan MA. Jadi 6 sama dengan 5A. So A kita adalah 1.2 ms negatif 2. Okay. Jadi ini adalah cara kita gabungkan daya bila di dalam keadaan selari. Okay. So yang kedua adalah bila kita ada daya berserenjang. Ingat, berserenjang tu adalah 90 darjah antara satu sama lain. Jadi macam contoh dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4. Setiap satu ni ada dua daya. Jadi kita nak gabungkan supaya jadi satu sahaja. Daya tunggal ataupun daya paduan lah. Okay, jadi ada banyak cara nak buat benda ni. Tapi apa yang boleh korang buat, apa yang korang boleh cuba adalah untuk tak salah, first kali kita buat kotak. Okay, bila kita buat kotak, kita buat anak panah, kita follow. Maksudnya contoh ni ke atas kan, jadi ni pun kita buat ke atas juga. Okay, ni tadi ke kanan, jadi ni pun kita buat ke kanan juga. So kalau perasan, tempat diorang bertemu tu adalah di sini kan. Jadi silangkan, maksudnya buat macam segitiga, macam ni lah. Okay, kita bahagi kat tengah-tengah. Jadi kita akan menuju ke arah tempat dia bertemu tu. Okay, so itu adalah yang kita panggil daya paduan bila kita ada dua daya yang perpendicular. When we have forces that are perpendicular to each other, kita akan buat macam ni. Okay, so kita try pula untuk yang nombor 2. Okay, kita buat kotak. Benda ni kotak ni tak payah buat, tak apa. Tapi bila korang mula-mula lah macam tak sure macam mana nak buat, boleh try dulu. Okay, yang ni ke bawah kan. Jadi mestilah yang ni pun ke bawah. Okay, ni ke kanan. Jadi yang ni pun mestilah ke kanan. So kita tengok dekat sini dia bertemu kat sini pula. Jadi macam mana nak tahu daya paduan dia? Pergilah arah situ. Jadi inilah kita punya daya paduan. Okey, sekarang kita cuba yang ketiga pula. Okey, yang ketiga pula nampak ni kotak kan? So bila kita dah ada kotak ni, kita tahu ni ke atas, so ni pun ke atas. Yang ni ke kanan, ini pun ke kanan. Jadi kita nak gabungkan. Gabungkan pula apa? Kita nak pergi ke arah tempat dia bertemu macam ni. Jadi silangkan ataupun buat bentuk macam ni. Jadi kita akan dapat daya paduan arah sana. Okey, last sekali adalah buat petak macam ni. So arah mana ni? Ni ke kiri, ni ke kiri. So ni ke atas, ini pun ke atas. Jadi di sinilah tempat dia bertemu. Jadi itulah kita punya daya paduan. Okey. Jadi itu adalah daya paduan. So kalau soalan kata buat segitiga daya. Buat segitiga daya daripada dua daya yang berserenjang ni kan. So apa yang korang buat adalah ambil je lah segitiga kan ada banyak segitiga ni. Setiap segi empat ni ada segitiga sendiri. Every single rectangle ataupun square here you have to triangle. So maksudnya contoh korang boleh ambil inilah segitiganya. Okey, contoh tu segitiga dia. Jadi kita tengok kat sini segitiga kan. Jadi macam mana rupa dia? Rupa dia adalah kita ambil satu ke kanan tadi. Okey, lepas tu ke atas. Dan inilah daya paduan kita. Macam itulah. Dari situ kita dapat segitiga. Tapi tak sepertinya ni saja. Sebab kan kita ada lagi satu. So yang satu lagi tu adalah ke atas. Okey, lepas tu ke tepi macam ni. Dan satu lagi daya paduan dia adalah arah macam ni. Okey. Jadi ini adalah cara kita gabungkan bila daya tu berserenjang antara satu sama lain. Okey. So, macam mana? Sekarang kita dah dapat segitiga kan? Okey, kita dah tahu dah lukis. Jadi macam mana dari segi nilai nak gabungkan? Sebab sekarang kita macam dah tahu lah, dia pergi mana, daya paduan di mana, kita dah tahu. So, macam mana nak tahu nilai? So, dalam matematik kita dah belajar. Kalau nak tahu nilai, kita buat teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras theorem lah. Jadi, contohlah dekat sini kita dah ada segitiga. Contoh katakanlah cikgu ada dua daya macam ni. Satu ke kanan, satu ke atas macam ni. So, kalau kita nak buat segitiga daya tadi, sekejap, kita letak value. Katakanlah ini 3 Newton, katakanlah ini 4 Newton. Okey, so 3 Newton dengan 4 Newton. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat dia punya cari daya paduan dia, kita buat kotak kan. So bila kita buat kotak, kita tahu benda ni ke kanan, benda ni ke atas. So nampak dia bertemu di sini. Jadi marilah kita bayangkan macam orang ni pergi sini, orang ni pergi sini, kita pun nak juga menyibuk pergi situ. So itulah kita punya daya paduan.
Okey, selepas tu kita buat segitiga kan. Okey, daripada situ kita buat segitiga. Jadi kita follow je lah. Ambil, katakanlah kita ambil segitiga yang belah bawah yang ni. Okey. So kita letak ini adalah 4. Sekejap, sorry. Ini adalah 4 Newton kita. Ini adalah 3 Newton kita. Lepas tu, untuk dapatkan daya paduan, basically kita nak dapat nilai C lah, hypotenuse kan. Jadi, pakailah Pythagoras theorem ni. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, puncakan semuanya, kita akan dapat 5 kuasa, kita akan dapat 5. So, jawapan dia adalah 5 Newton. Okay. So, tak kisahlah berapa pun nombor dia, korang boleh gunakan. Pandai-pandailah adjust. Kadang-kadang dia tak tanya daya paduan. Kadang-kadang dia dah bagi daya paduan. Maksudnya dia dah bagi C. Dan kalau dia dah bagi C, cari je lah. Okay, pakai je lah formula ini. Okay, selesai dekat situ. Kadang-kadang dia minta sudut. So, sudut kita akan pakai so, ka, tua tu lah. Alright, contoh kita nak cari sudut yang ini. Jadi kita tahu bila ni sudut, ini adalah bertentangan dengan kita. So O. Okay, yang bersebelahan dengan kita adalah A. Lepas tu yang paling panjang ataupun yang berdepan dengan 90 adalah H. Jadi tak kisahlah korang nak pakai soh boleh, kah boleh, toa boleh. Jawapan akhir sama je. Contoh kita buktikan. Katakanlah korang nak pakai soh. So sin theta. Okay, sin theta sama dengan opposite. Opposite kita adalah 3. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita adalah 5. Okay, so bila korang kira 3 bahagi dengan 5 belum bagi jawapan lagi tau. 3 bahagi 5 yang dapat 0.6 belum lagi. So, nak dapatkan theta, korang kena buat inverse sign. Maksudnya sin negatif 1, 3/5 tadi. Okay, ni kalau dalam calculator, korang tekan shift. Okay, tekan sin tu. Okay, sign. Shift sign, korang akan dapat inverse ni lah. So, shift sign answer, korang akan dapat 36.87. Okay, darjah. So, maksudnya 36.87 darjah. Lepas tu mungkin ada yang macam cikgu, saya tak nak pakai so. Okay, saya nak pakai kah. Okay, fine. Boleh juga. So, kita pakailah kah tu cos. So, cos theta sama dengan. Okay, cos adalah adjacent bahagi hypotenuse. So, dalam kes ni adjacent kita adalah 4. Bahagi dengan hypotenuse kita adalah 5. So, sama je. 4 bahagi dengan 5, korang akan dapat 0.8. Tapi tak habis lagi. Sebab itu cos theta. Kita nak theta sahaja. So, cos negatif 1. So, dalam kes ni, okay, sama macam tadi. Cuma tadi shift sign kan. Sekarang shift cos lah. Okay, so shift cos 0.8 ataupun 4/5. Okay, so shift cos answer. Korang tekan calculator, gedik-gedik, dapatlah sama je. Okay, 36.87. Tak percaya, try. Okay, so korang boleh gunakan benda ni. Jadi ini adalah cara macam mana kita nak gabungkan daya. Okay, lepas tu dapatkan dia punya nilai. Kalau dia dalam keadaan berserenjang. Okay, so sekarang ni kita cuba satu lagi. Okay, kan dia ada 3 tadi kan. Selari, berserenjang dan tidak berserenjang. So, ini adalah rupanya kalau daya-daya tu tidak berserenjang antara satu sama lain. Okay, so kalau perasan lebih kurang je sebenarnya bentuk dia dengan yang berserenjang. Cuma dia tidak 90 darjah. Jadi, apa yang korang boleh buat adalah buat parallelogram ataupun segi 4 selari. Macam mana? Macam ni. Contoh sekarang, okay, by the way parallelogram tu yang ni. Segi 4 selari tu yang macam ni. Ya, tak kisahlah macam mana pun. Tapi lebih kurang. So, ni ke kanan. Kan, ni ke kanan. So, kita follow je. Ni pun ke kanan. Ni ke atas. So, ni pun ke atas. Jadi, kalau perasan, nampak tak? Dia bertembung kat sini kan? Pergilah sana. Nampak? Dia bertembung. Dia pergi sini. Jadi, inilah daya paduan kita. Okay. Sama juga kalau dekat sini. Macam ni kan? Okay. Ke kanan lah kita. Nampak? Sebab ni ke kanan. So, ni gerik-gerik ke atas. Sebab apa? Sebab ni ke atas. Jadi, orang ni pun ke kanan, orang ni pun ke atas. Jadi dia bertembung di sini kan. Jadi inilah daya paduan kita. Okay. So, korang boleh try dulu sebelum cikgu tunjuk. Pause je. Okay. So, sekarang ni kalau kat sini pula, ini ke kiri.
Yang ini terlebih pula. Tak apalah. So ini ke tak boleh. Okay. Ini ke atas. So kalau ni ke kiri ni ke atas, jadi inilah daya paduan kita gitu. Alright. So point dia dekat sini adalah kalau dia tidak berserenjang antara satu sama lain, kita buat lebih kurang macam daya tadi, tapi kita cuba untuk jadikan dia bentuk lain. Maksudnya dia bukan segi empat dah lah. Dia bukan segi empat tepat. Dia bukan square dah. Sebab dia tidak berserenjang. Okay, contoh soalan biasanya lah kalau keluar exam dia akan keluar soalan macam ni. Dia just nak tengok korang boleh tak tentukan ataupun identify daya paduan atau resultant force tu. So contoh dekat sini kita tengok dia kata, dia cakap OA dan OB. Okay, OA dan OB bertindak. So maksudnya ni adalah OB, ni adalah OA. Lepas tu dia kata yang mana daya paduan. So korang bolehlah tengok, nampak ini kan ke kanan sebab follow OB. Ini ke atas sebab follow OA. Kat mana dia bertemu? Dia bertemu di situ. Jadi daya paduan kita mestilah ke arah situ. Jadi untuk situasi ni jawapan kita adalah O, C. So jawapan dia C. Okay, macam itulah dia. Alright, sekarang macam mana nak tentukan nilai? So dia ada dua cara. Satu kita pakai sine rule atau cosine rule tu. Okay, macam dalam maths tu. Satu lagi, okay, kalau dalam buku teks dia ajar dulu lukisan, skala ataupun scale drawing. Okay, so dekat sini sebenarnya dia tak susah. Okay, cikgu tunjuk macam mana step by step. Tapi korang try sendiri. Sebab kalau tak try, memang tak nampak macam mana nak buat. Okay, dia tak susah tapi dia ambil masa sikit. Jadi korang kena cuba dan buat lah. Siapa buat dia dapat. Macam itulah lebih kurang. Anyway, contoh. Dia bagi kita gambar macam ni. Lepas tu dia kata berapa nilai daya paduan dan kita kena guna kena guna lukisan skala. Dia cakap. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita dah tahu kita akan buat parallelogram. So, first, 4 Newton ni kita tukar. Ni 4 Newton. 4 Newton macam mana nak lukis? So, kita jadikan dia 4 cm. So, korang ambil pembaris. Korang lukis. Satu garis, nampak step 1, 4 cm kat sini. Okay, lepas tu ambil protractor, cari 60 darjah, buat. Kan letak protractor macam ni, 60 darjah ni kosong. Yang ni kosong kan? Kosong, 10, 20, bla bla bla, 60 darjah. So, 60 tu apa yang korang buat adalah korang buat garisan ke atas macam ni. Okay, tapi jangan main buat je, dia kena 5 cm. Kenapa 5 cm? Sebab 4 Newton 4 cm, so 5 Newton 5 cm. Okay, so kalau dah 4 dan 5, so apa yang korang buat lepas tu adalah, ingat, kita kan nak buat parallelogram, segitiga pun boleh juga, sama je konsep dia. Okay, tapi bagi cikgu parallelogram senang sikit nak adjust. Maksudnya senang sikit nak control lah. Okay, so apa yang korang buat adalah, buat garisan dengan arah maksudnya selari dekat belah sini. Maksudnya 5 cm ni copy sebiji-sebiji belah sini pula. Okay, sebab ingat tau, dalam kepala korang bayangkan bentuk ini. Ini yang kita nak. So, kita dah berjaya buat point nombor 3. Lepas tu, kita buat benda yang sama tapi kali ni 4. So, again, ingat, benda ni sebenarnya korang lukis balik. Tapi lukis balik tu kena dengan tepat. Maksudnya, kita kena sentimeter tu kena betul panjang ni kan. Okay, sebab panjang tu mewakili nilai dia. Lepas tu, 60 darjah tu kena 60, tak boleh singit-singit. Okay, so sekarang kita dah dapat bentuk ni, garisan nombor 4. So kita dah tahu ni ke kanan, ni ke atas. Jadi kita punya daya paduan adalah di sinilah sebab dia bertemu dekat sini kan. Inilah daya paduan kita. Tapi kita baru lukis. Jadi apa yang korang boleh buat sekarang adalah ukur. Okay, so korang pun ukur lah. Korang ukur pakai pembaris. Okay, so dekat sini sepatutnya lah. Dia macam range. Dia tak adalah sebiji macam tu. Korang rasanya dapat dalam 7 cm lebih macam tu. Kejap lebih kurang 7.8. Range area situlah. Maksudnya 7.5, 7.6. Okay. So, lebih kurang 7.8 cm. Okay. So, 7.8 cm tengok balik. 4 Newton 4 cm. Dah tu 7.8 cm adalah 7.8 Newton lah. Gitu.
Okay, so ini adalah dia punya magnitude. Ini adalah nilai. Again, bila korang lukis, jawapan dia akan jadi dalam bentuk satu range. Maksudnya asalkan jawapan korang dekat-dekat sini tu, okey lah tu. Dia depends pada marking scheme. Okay, tapi lebih kurang lah value dia 78, 76. Kalau dapat tiba-tiba 6 cm tu, salah lah tu. Okay, tapi dia bergantung lah. Dia bergantung pada scale yang korang pakai. Okay, sekarang dah habis kat situ, kita tengok balik dekat sini, kita ukur dia punya sudut. Check lah berapa nombor ini. So, lebih kurang lah. Yang ni student cikgu buat sebelum-sebelum ni. Diorang kata value dia lebih kurang 33 darjah. So, plus minus. Okay, 33 darjah. So, 32, 31, halalah. Okay, 33 darjah. Tapi korang kena try tau. Jangan tengok je. Tengok mestilah rasa macam faham. Okay, so kena cuba sendiri. Jadi ini adalah cara nak buat lukisan skala. Okey, sekarang ni kita tengok senang lah. Yang ni senang. Kenapa cikgu kata senang? Sebab 4 cm, 4 Newton. Okey, tapi kalaulah tiba-tiba soalan kata ini 500 Newton. Ni 400 Newton. Takkan macam, tak apalah cikgu, 400 cm lah amboi. Besar nah. Okey, 400 cm 4 meter, kertas korang berapa sentimeter je. So tak boleh pakai macam ni. So dekat sinilah skill untuk buat skill tu penting. Gitu, skill untuk buat skill So contoh katakanlah korang bahagi dengan 50. Okey, katakanlah korang bahagi dengan 50, maksudnya 1 cm mewakili 8 Newton. Kejap, kenapa macam salah? Betul lah tu, salah. 1 cm mewakili 50 Newton. Okey, maksudnya 1 cm mewakili 50 Newton. So, kalau korang ada 400 Newton, kan? Korang ada 400 Newton, korang akan dapat 8 cm lah. So, instead of letak 400 cm tu, korang buat 8 cm. Okey, lepas tu 500 Newton. Again, kalau dah 1 cm, 50 Newton. So, kalau 500 maksudnya 10 cm lah. So, korang lukislah 10 cm kat sini. Okay, kalau rasa kecil sangat ke besar sangat, adjust lah accordingly. So, dekat sini cikgu just nak tunjuk, working dia sebiji macam tadi. Okay, lukis je ikut skala, cuma adjust. Okay, jangan kecil sangat. Sebab kalau gambar korang kecil sangat, bayangkan korang berjaya lukis. Maksudnya korang kata bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100, bagi dengan 200 lah. Contoh, korang bahagi 200, korang kata, okay cikgu, saya nak buat 1 cm, 200 Newton. Okay, so maksudnya 400 Newton ni korang akan dapat 2 cm. 500 Newton korang akan dapat 2.5 cm. Jadi lukisan korang akan jadi macam sangat kecil. So bila sangat kecil, kemungkinan untuk dia tersalah tu besar. Okay, jadi point dia adalah sebesar yang mungkin, tapi bagi dia muat dalam kertas. Okay, sebesar yang mungkin, tapi pastikan dia muat dalam kertas. Okay, so anyway, kembali kita. Okay, so wrap up balik apa yang kita dah buat untuk daya paduan. So dalam ni kita belajar daya paduan. Okay, daya paduan ada lagi tau, ni baru separuh. So untuk daya paduan ataupun resultant force yang korang belajar tadi, kita baru belajar cara nak gabung ataupun combinekan daya. So daya yang ada, dia ada 3 lah. So kita ada yang selari ataupun parallel. Selari ataupun parallel. Okay, lepas tu kita ada 90 darjah berserenjang perpendicular. Lepas tu yang bukan berserenjang ataupun tidak berserenjang non-perpendicular. So kalau selari contoh kiri kanan. Okay, lepas tu atas bawah ataupun kanan-kanan, tak kisahlah. Yang penting kita tahu bahawa kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, lepas tu untuk yang 90 darjah tadi kita belajar bahawa kalau kita ada 2 daya yang macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita buat segi 4. So segi 4 tu satu ke atas, satu ke tepi macam ni. Okay, lepas tu tempat yang dia bertemu tu adalah kita punya tempat kita nak tuju. Jadi ini adalah daya paduan kita. So untuk yang 90 darjah bukan 90 ni sama je, cuma kita akan buat bentuk lain sikit lah. So kita akan buat bentuk macam ni. So tempat dia bertemu itu adalah kita punya arah yang kita nak pergi daya paduan kita.
Jadi itulah dia pasal daya paduan. Okey, dah siap.